اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Ayat malam ni ialah ayat 125. Sebelum tu kita ambil pengajaran daripada ayat yang lepas. Bermula daripada ayat 122. Sekaligus ayat 122 dan 123. Pengajarannya sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun. Wahai anak Adam, ingatlah, sebutlah nikmatku yang telah kuberi kepada kamu, dan sesungguhnya aku telah lebihkan kamu dibandingkan dengan bangsa yang lain. Dan takutlah pada hari yang tidak ada seseorang pun dapat membalas, membela seseorang yang lain, dan juga tidak diterima segala tebusan, dan syafaat juga tidak memberi manfaat, dan mereka juga tidak akan ditolong. Pengajarannya, pertama, punca manusia tidak bersyukur dan tidak mentaati Allah ialah punca manusia tidak bersyukur dan tidak mentaati Allah ialah mereka lupa nikmat yang Allah beri kepada mereka. Sebaliknya mereka menganggap nikmat yang mereka miliki adalah daripada usaha mereka sendiri. Yang kedua, tidak ada nikmat yang ada pada setiap manusia melainkan semuanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ke atas setiap manusia sentiasa bermuhasabah dan selalu mengingat nikmat Allah yang begitu banyak kepadanya setiap saat, supaya manusia akan sentiasa bersyukur kepada Allah.
Yang ketiga, antara punca manusia kufur kepada Allah dan melampau ialah apabila mereka diberi kelebihan oleh Allah. Sama ada kelebihan keturunan atau pangkat atau harta dan lain-lain. Ustaz, tadi tak dapat sangka Ustaz, kelebihan keturunan atau apa Ustaz? Harta, pangkat atau harta dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, hari yang paling menakutkan bagi semua manusia ialah hari kiamat. Di mana ketika itu tidak ada sesiapa atau apa-apa yang boleh menyelamatkan manusia. Kecuali iman dan amal solehnya. Yang keempat, yang kelima, sesiapa yang diazab oleh Allah maka tidak ada apa-apa tebusan walaupun emas seluas bumi yang boleh menyelamatkannya, walaupun emas seluas bumi yang boleh menyelamatkannya daripada azab Allah. Okey, ayat seterusnya. Ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Maksudnya, dan ingatlah ketika mana Tuhan Ibrahim telah mengujinya dengan beberapa ujian. Lalu Ibrahim berjaya melepasi ujian tersebut. Lalu Allah berkata, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau untuk manusia sebagai ikutan, sebagai imam. Dan kata Ibrahim, jadikanlah juga kepimpinan atau pengikutan itu daripada kalangan zuriatku. Maka kata Allah, ikutan yang baik tidak mungkin diberi kepada orang yang zalim. Okey, pengajarannya. Pertama, sesungguhnya Allah sentiasa menguji hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah sentiasa menguji hamba-hambanya walaupun para nabi sekalipun
Yang kedua, ujian Allah ada dua bentuk. Pertama, ujian dengan nikmat dan kebaikan. Yang kedua, ujian dengan musibah atau keburukan. Yang ketiga, Allah akan menguji manusia mengikut kekuatan atau kelemahan iman seseorang. Mengikut kekuatan atau kelemahan iman seseorang. Dan orang yang paling besar ujiannya dan orang yang paling besar ujiannya ialah orang yang paling kuat imannya, iaitu para nabi dan para rasul. Yang ketiga, yang keempat, Allah akan sentiasa menguji hamba-Nya yang beriman sehinggalah hamba-Nya keluar daripada dunia dalam keadaan bersih daripada semua dosa-dosa. Yang kelima, antara ujian yang terbesar dan paling berat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ialah diperintah agar menyembelih anak tunggalnya dalam keadaan dia telah tua dan sangat-sangat memerlukan pertolongan dan bantuan anak. Yang keenam, sesiapa yang lulus ujian Allah, maka dia layak untuk menjadi imam. Sesiapa yang lulus ujian Allah, maka dia layak menjadi imam, iaitu ikutan kepada orang ramai. Sebagaimana Ibrahim AS menjadi ikutan kepada semua umat manusia, yang ketujuh, seharusnya setiap orang sentiasa berdoa untuk dirinya dan juga zuriatnya agar menjadi orang yang beriman, mendirikan solat dan ikutan kepada semua manusia.
Yang ketujuh, yang ke-8, orang yang zalim tidak layak sama sekali untuk menjadi imam atau ikutan. Okey, habis ayat seterusnya berkenaan dengan kelebihan Baitullahil Haram yang juga berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS. Kerana Baitullah ini dibina asasnya oleh Nabi Ibrahim AS. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz dan ingatlah ketika mana ja'alna, kami telah jadikan al-bait, rumah itu. Dalam bahasa Arab bila ada alif lam makna rumah itu spesifik lah, iaitu Baitullah. Kami telah jadikan Baitullah masabatan, tempat. Masabatan daripada perkataan as-saub, iaitu ar-rujuk. Rujuk makna kembali kan. Dia ada dua maksud. Satu, masabatan berasal daripada saub, iaitu makna dia rujuk kembali. Apa maksud dia? Iaitu Allah kata kami telah jadikan Baitullah ini sebagai tempat manusia kembali. Kembali macam mana tu? Bila dia pergi ke Mekah, dia nak kembali pergi sekali lagi. Betul? Jadi tak boleh kata tak adalah orang yang pergi Mekah lepas tu tak nak pergi dah. Biasa kalau pergi Mekah, umrah ke haji, mesti dia ada keazaman nak pergi lagi. Itu makna masabatan. Jadi masabatan ni satu, kembali dari segi fizikalnya, iaitu dia sendiri pergi ke Mekah, fizikalnya, badannya. Yang kedua, kembali dari segi hatinya, perasaan. Bila kita solat kat sini, kita menghadap ke mana? Arah Baitullah. Walaupun badan kita kat sini, tapi hati kita menghadap ke sana. Okey, ini makna pertama. Makna pertama, tempat. Ditulis apa? Tempat tumpuan lah, betul lah. Bila kita pergi, kemudian balik nak pergi lagi, macam tempat tu menjadi tumpuan. Tempat tumpuan. Yang kedua, masabatan daripada sawab, pahala, iaitu tempat manusia membuat pahala. Kan? Nabi kata siapa yang melakukan haji dan dia tidak melakukan rafas, tidak bercakap perkataan yang menimbulkan syahwat dan tidak melakukan perbuatan yang fasik, maka dia akan balik ke tanah airnya seperti anak yang baru dilahirkan, bersih dosa. Ini makna masabatan yang kedua, tempat bersih dosa dan tempat mengumpul pahala. Untuk siapa ni? Linnas, untuk manusia. Allah tak kata untuk orang beriman. Untuk manusia makna apa? Semua sekali lah. Orang kafir boleh tak? Bolehlah kalau dia bertaubat. Kan? Kalau Allah kata untuk orang beriman saja, orang kafir kata apa? Kami tak boleh pergi. Tak, kamu boleh pergi. Sebab kamu termasuk an-nas. Cuma kamu kena bertaubat. Kadang-kadang dia sampai kat Jeddah kan? Bila sampai kat Jeddah, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Tengah hari tu boleh tak dia masuk Mekah? Boleh. Okey, kemudian yang kedua,
Satu masabatan, yang kedua amnan, dan tempat yang aman. Jadi Mekah, kelebihan Mekah ada dua. Satu, masabatan, tempat tumpuan. Yang kedua, aman. Apa kaitan aman dengan tempat tumpuan? Tempat orang bersihkan dosa, kumpul pahala. Dan Allah kata tempat aman. Apa kaitannya? Dia kalau tempat tu tak aman, orang akan pergi tak berulang kali. Tak ada. Jadi kalau tak ada aman, tak ada masabah. Ada masabah sebab ada keamanan. Boleh faham? Jadi dia kait mengait tu. Sebab tu lah orang pergi Mekah, dia nak pergi lagi sebab apa? Sebab di Mekah dia rasa aman, tenang kan. Dan pengalaman semua orang pergi Mekah. Bila dia pergi Mekah, yang paling dia rasa tenang bila tu? Bila duduk dalam Masjidil Haram. Bila tengok Kaabah, bila beribadat dalam Masjidil Haram. Kan? Dan solat dia di Kaabah ataupun dalam Masjidil Haram jauh lebih baik, lebih khusyuk dibanding dengan solat di Malaysia. Sebab apa? Sebab Allah jadikan tempat tu aman. Bahkan orang pergi Mekah ni dia lebih mudah untuk pergi solat berjemaah 5 waktu. Walaupun jarak hotel dia dengan Masjidil Haram 10 kali ganda lebih jauh daripada jarak rumah dia dengan masjid. Tapi rumah dengan masjid dia mungkin dia tak pergi kecuali hari Jumaat. Tapi di Mekah dia boleh pergi setiap 5 kali sehari. Bahkan subuh pula dia boleh pergi awal. Kan? Kita pun terkejut tengok dia bangun awal pada kita. Kan? Kenapa tu? Kenapa jadi mudah? Bangun awal, tak mengantuk, baca Quran lagi. 1 jam sebelum masuk subuh, dia dah ada masjid kan. Kenapa jadi mudah? Kat Malaysia ni, orang azan tak bangun lagi, orang komak baru nak bangun. Kenapa? Kenapa dia rasa aman tempat tu? Apa dia? Tak ada komitmen di Mekah. Sebab bila dia pergi Mekah tu, dia buang semua urusan dunia. Kerjaya dia, tanggungjawab dia pada keluarga, pada anak, semua dia buang, dia tinggal. Tak ada dia fikir nak pergi ambil anak ke, nak hantar anak tuition ke, nak pergi kerja ke, jalan jam, semua tak ada. Dan memang dia pergi pun hanya semata-mata nak fokus pada ibadat. Maka khusyuklah solatnya. Boleh? Dari sini pengajarannya apa? Pengajarannya ialah kita nak rasa aman, rasa selamat, rasa bahagia bukan berdasarkan tempat tu cantik ataupun tempat tu mewah ataupun makanan tu mewah, bukan. Dia ketenangan, kekhusyukan tak ada kaitan langsung dengan tempat. Mekah ni tanah kering kuntang kan? Padang pasir. Ada tak tempat menarik di Mekah? Air terjun ke, sungai-sungai ada? Tak ada kah? Pokok-pokok ke, bunga-bunga macam kat Jepun ada? Tak ada. Pemandangan tengok Mekah, gunung, bukit, padang pasir. Pokok-pokok tak ada kan? Lepas tu cuaca pula panas. Tapi bila solat, khusyuk. Di Malaysia ataupun kita pergi negara lain kan, cantik, indah, sungai, tasik. Bila solat, kelang kabut, tak khusyuk. Jadi, pengajarannya apa? Kita nak tenang, kita nak khusyuk, apa faktor dia? Buang urusan dunia dalam hati. Kalau kita buang urusan dunia dalam hati, duduk tempat panas pun rasa sejuk, rasa tak panas. Dahaga pun tak rasa dahaga. Sebab itulah Nabi kita SAW, rumah yang kecil
gelap, sempit, Nabi boleh solat sampai bengkak kaki berjam-jam kan. Kenapa? Sebab dalam kepala Nabi hanya akhirat. Ketika Nabi menggali parit dalam peperangan Khandaq, Nabi sendiri dalam keadaan lapar dan perut Nabi diikat dengan batu. Tapi apa yang Nabi buat masa tu? Lapar, perut diikat dengan batu, sepatut kita duduk kat mana tu? Ni tengah lapar, lepas tu diikat pula dengan batu kat perut. Biasa kita duduk kat mana masa tu? Atas katil kan? Ataupun kat hospital kot. Tapi Nabi buat apa masa tu? Perut lapar, diikat dengan batu. Nabi sedang buat apa? Angkat batu, gali parit untuk peperangan. Dalam keadaan lapar, tapi boleh gali parit dan boleh pecahkan batu. Dan Nabi, begitu juga masa Nabi bina Masjid Nabawi. Nabi bina masjid dengan para sahabat. Bukan Nabi jadi bos je, Nabi sendiri membina. Dan masing-masing angkat batu apa semua, Nabi berkata, La isha illa isha al-akhirah. Illa isha al-akhirah. Nabi kata tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Jadi mindset Nabi dan sahabat tu, dia fikir pasal apa? Kehidupan akhirat. Bila fikir kehidupan akhirat, dunia tak ada hati mereka, maka ketika itu tanggungjawab kerja ke jihad ke semua jadi ringan dan mudah. Tapi kalau urusan dunia penuh dalam kepala kita, solat witir 1 rakaat pun kita gagal laksanakan. Nak baca Quran 1 muka 1 hari pun gagal. Sebab terbeban dengan urusan dunia. Okey. Lepas tu Allah sayang pada siapa ni? Hajar. Allah sayang pada Hajar. Allah suruh Nabi Ibrahim hantar ke New Zealand ke, hantar ke tengah padang pasir. Tempat yang tak ada apa-apa kan. Kenapa? Sebab Allah nak beritahu ketenangan, kebahagiaan bukan mesti tempat tu indah. Tak. Ketenangan, kebahagiaan ialah bila kamu sentiasa taat pada Allah. Kamu buang urusan dunia dalam kepala kamu, insya-Allah bahagialah kamu. Walaupun kamu ketika itu tidak memiliki apa-apa, suami tak ada, pokok tak ada, sungai tak ada, rumah tak ada, tapi bahagia. Okey? Jadi kami jadikan rumah ni walaupun di tengah padang pasir, tempat tumpuan manusia. Bila manusia pergi sekali, nak pergi kali kedua, kali ketiga. Dan tempat itu aman. Kemudian wattakhizu, dan jadikanlah oleh kamu min maqami Ibrahim, dari makam Ibrahim. Apa makna makam Ibrahim? Dia qama. Apa makna qama? Qama, berdiri. Jadi kalau jalasa, duduk. Kalau kita nak jadikan tempat duduk, jalasa duduk. Kita nak jadikan tempat duduk, tambah apa? Ma kat depan. Majlis, kan? Jadi kalau qama, berdiri. Kalau tempat berdiri, tambah maqama. Boleh faham? Kalau ta'am, makanan. Kalau nak jadikan tempat makan, mat'am. Okey. Kalau hasyara, himpun. Kalau tempat berhimpun, mahsyar. Okey? Jadi jadikan oleh kamu dari makam Ibrahim. Jadi makam ni ada dua maksud. Satu, tempat Ibrahim berdiri ketika membina Kaabah. Sebab tu kita tengok makam Ibrahim, kalau tengok kat dalam ada nampak apa? Rupa apa? Tapak kaki. Ada Kaabah kat sini kan.
Jadi bila Nabi Ibrahim nak bina ni, kat rendah okey lagi. Bila nak naik tinggi, dia letak satu batu untuk dia lapik supaya dia sampai membina bahagian yang tinggi ni. Jadi dia letak satu batu, kemudian dia naik atas batu tu, dan Ismail anaknya menghulurkan batu. Dan ada riwayat mengatakan dia tergelincir, maka bila dia tergelincir, tapak kaki dia melekat kat batu tu. Yang tu yang kita nampak sekarang tu. Kesan tapak kaki Nabi Ibrahim ketika nak bina Kaabah. Jadi makam makna pertama tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika nak bina Kaabah. Yang kedua, makam ialah tempat ibadat. Tempat ibadat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim masa kat Mekah, Nabi Ibrahim beribadat di berbagai tempat. Iaitu tempat melakukan kerja haji. Safa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Semua tempat tu dia panggil makam Ibrahim. Iaitu tempat Ibrahim beribadat. Okey, boleh Jadi makam ni ada dua maksud. Pertama dan kedua. Jadikan makam Ibrahim itu sebagai makam Ibrahim sebagai musalla. Musalla apa dia? Musalla ni daripada perkataan salat. Salat apa makna dia? Ada dua makna. Pertama, doa. Doa kan, salat kan asalnya makna doa. Yang kedua, salatlah hubungan dengan Allah. Okey, tengok makna yang pertama. Makna yang pertama apa tadi? Makam. Tempat Nabi Ibrahim berdirikan. Maka Allah perintah apa? Jadikan tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membina Kaabah sebagai tempat solat. Sebagai tempat solat. Solat apa ni? Dia kita tahu, maka Ibrahim sekarang duduk kat mana? Kat sini kan? Sini kan? Tapi asalnya kat mana? Asal mesti melekat kat Kaabah. Sebab masa Ibrahim nak bina, mestilah dia letak batu kat sini. Takkan batu kat sini kan? Jadi asalnya maka Ibrahim melekat dengan Kaabah. Tapi kenapa sekarang dah jauh? Bila dijauhkan? Bila diubah? Zaman Umar Al-Khattab. Kenapa Umar mengubah? Sebab kalau duduk kat sini, Allah perintah apa? Jadikan maka Ibrahim tu, katalah asalnya kat sini. Asalnya kat sini kan? Allah kata jadikan maka Ibrahim tu sebagai tempat solat. Solat apa ni? Solat sunat? Tawaf. Okey? Jadi bila selesai tawaf 7 kali, Allah kata jadikan di sini sebagai tempat solat sunat tawaf. Okey? Jadi bila semua solat kat sini, menghalang tak orang yang tawaf? Bila zaman Umar Ibn Khattab, orang yang tawaf semakin ramai. Maka Umar buat ijtihad, dia kata kena ubah. Maka Ibrahim undurkan sampai ke sini. Boleh faham? Okey, pendapat kedua, makam tadi apa dia? Tempat ibadat Ibrahim. Di mana? Safa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina kan? Maka jadilah tempat ibadat Ibrahim sebagai musalla, tempat berdoa. Tempat berdoa. Musalla tu daripada salat makna dia doa. Antara dua ni yang mana lebih tepat? Iaitu makam tu tempat Nabi Ibrahim berdiri, jadikan dia tempat solat, ataupun makam tempat Ibrahim beribadat untuk melakukan haji, jadikan tempat berdoa. Yang mana lebih tepat? Dia Syekh Shalih Utsaimin dia kata apa? Sekarang Allah perintah wattakhizu, jadikan. Bila perintah menunjukkan apa? Wajib. Salat sunat tawaf ni sunat ke wajib? Jadi dia kata yang lebih tepat ialah
makam, makna makam ialah tempat Nabi Ibrahim beribadat, bukan tempat Nabi Ibrahim berdiri untuk bina Kaabah. Kalau kita terjemah tempat Nabi Ibrahim berdiri, maka solat sunat tawaf hukumnya wajib. Boleh faham? Okey. Kenapa Allah suruh jadikan tempat Ibrahim beribadat ataupun tempat Ibrahim alaihissalam membina Kaabah? Kenapa Allah suruh jadikan tempat solat? Sebab kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah nak begitu kemuliaan Ibrahim. Sebab itu tempat dia beribadat kena ikut. Kan sebelum ni Allah kata apa? Kami jadikan Ibrahim sebagai imam, sebagai ikutan. Jadi di mana Ibrahim beribadat, kami ikut. Okey. Kemudian wa ahidna. Ahidna makna kami dan kami sama ada kami wasiatkan ataupun kami perintahkan. Itu cuma apa? Kami perintahkan. Kami perintahkan kepada Ibrahim wa Ismail dan Ismail anak Ibrahim. Apa yang Allah perintah pada kedua-dua ni? An tahira, agar tahira ni mereka berdua mensucikan baiti, rumahku. Sekarang Allah sandarkan rumah tu kepada apa? Dirinya. Menunjukkan apa? Kemuliaan rumah tu. Jadi aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya mereka mensucikan rumahku. Apa makna mensucikan? Ialah apa makna bersihkan? Bersihkan apa ni? Dua. Satu, bersih dari segi maknawi, iaitu bersihkan rumah Allah ni daripada unsur-unsur penyembahan berhala, syirik, kufur, bersihkan. Yang kedua, bersih dari segi fizikal, iaitu bersihkan rumah ni daripada najis-najis. Sama ada tempat ke ataupun pakaian ke, mesti bersih. Sama dengan surah Al-Mudassir. Wasiyabaka fatahhir. Allah perintah pada Nabi. Dan pakaian engkau hendaklah kamu bersih. Jadi di sini Allah sebut bersih ke apa ni? Rumah ke pakaian ni? Rumah kan? Mana tempat lah. Bersih pakaian kita ambil daripada mana? Mana kalau untuk tawaf, tempat tu kena bersih, maka pakaian yang kita pakai lagi kena bersih. Sebab apa? Tempat dia tak mesti melekat dengan kita sepanjang masa. Tapi pakaian lagi perlu diutamakan untuk dibersihkan. Adakah makna bersih tu macam dia kena jaga tempat tu dengan benda syirik? Sebab masa dia bina tu maknanya benda syirik tak ada lagi orang buat kan? Betul. Sekarang masa dia bina ni, ada tak orang sembah berhala? Tak ada. Tapi kenapa Allah perintah bersihkan? Dia satu bersih hisiah, iaitu bersih tempat tu kita boleh faham. Tapi nak bersih daripada sembah berhala, benda tu tak ada. Sebenarnya proses nak jaga tu ialah dengan berdakwah. Pastikan anak dia, cucu dia beriman kepada Allah supaya tidak ada yang sembah berhala seterusnya. Boleh faham? Kadang-kadang kita nak anak cucu kita supaya tidak syirik pada Allah. Bila proses itu bermula? Sekarang. Proses memantapkan akidah bermula daripada sekarang. Kalau tak bersihkan sekarang, mungkin selepas 10 tahun ada orang akan sembah berhala. Dan betul tak, lepas ni ada orang sembah berhala sekeliling Kaabah? Betul? Sebanyak 360. Sebab tu antara doa Nabi Ibrahim, disebut dalam surah Ibrahim. Cuba buka surah Ibrahim ayat 35.
antara doa Nabi Ibrahim. Ada? Wa iz qala Ibrahim. Apa dia? Rabbij hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'buda. Tengok. Ketika mana Nabi Ibrahim berdoa, apa doanya? Rabbi ja'al hadza, wahai Tuhan jadikan negeri ini negeri yang aman. Lepas tu apa doa dia? Wajnubni, dan jauhkan aku dan anak-anakku daripada Ibrahim semua berhala tak? Anak dia semua berhala tak? Apa? Jadi apa relevan doa dia ni? Tapi sekarang dia bukan setakat anak dia, dia pun dia minta Allah wajnubni, jauhkan aku daripada sembah berhala. Bukan doa untuk anak zuriat dia, diri dia sendiri pun dia minta Allah jauhkan. Pengajarannya apa? Makna apa tu? Walaupun dia seorang Nabi tapi ada rasa takut. Jadi orang beriman, semakin dia beriman, semakin dia risau. Bukan semakin beriman, semakin yakin. Boleh faham? Sebab itulah ada ketika Nabi Ibrahim minta apa pada Tuhan? Dia minta untuk iman dia semakin mantap. Apa yang dia minta? Supaya imannya semakin yakin. Apa yang dia minta? Bukan. Itu doa Nabi Muhammad. Tak, Nabi Ibrahim minta sesuatu pada Tuhan supaya iman dia semakin mantap. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Tuhan pun tanya, qala awalam tu'min? Kamu tak percaya pada aku ke? Aku memang boleh hidupkan. Ibrahim jawab apa? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Memang aku percaya pada engkau, tapi dengan aku nampak dengan mata, iman aku semakin subhanallah. Jadi kalau orang macam Ibrahim pun sentiasa nak memantapkan iman dia. Dengan apa? Melihat bukti kebesaran Allah. Maka orang macam kita lagi kena tingkatkan usaha untuk memantapkan iman. Tapi caranya apa? Cara nak mantapkan iman kita, tadabbur Al-Quran. Sebab setiap ayat adalah bukti kebesaran Allah. Boleh? Jadi di sini Ibrahim pun risau, takut-takut dia syirik sembah berhala. Maka dia minta, jauhkan aku daripada sembah berhala dan jauhkan juga daripada anak-anakku, zuriatku daripada sembah berhala. Subhanallah. Maknanya pemikiran Nabi Ibrahim itu menjangkau zaman dia. Kalau dia minta untuk solat, jadikan aku mendirikan solat. Tak cukup setakat tu, wa min zurriyati. Kan? Jadi pengajaran untuk kita ialah bila kita minta doa, jangan untuk kita dan anak kita saja. Zuriat kita, cucu kita, cicit kita semua. Okey. Kemudian bersihkan rumah ni, rumahku. Jadi kerja bersih rumah ni, kerja siapa ni? Makna apa tu? Kerja bersih rumah Allah adalah kerja mulia. Sebab dilakukan oleh Nabi. Jadi sekarang siapa ambil alih tugas tu? Siapa ambil alih tugas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Tok Siap. Kalau Masjidil Haram siapa ambil alih? Bangla. Jadi Bangla tu mulia sebab dia mengambil alih kerja Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bangla. Okey, untuk apa ni?
Allah perintah Ibrahim dan Ismail bersihkan rumah dia, rumah Allah. Untuk apa? Lit-ta'ifin. Untuk pertama sekali untuk orang-orang tawaf. Orang tawaf ni bermusim ke sepanjang masa? Sepanjang masa. Makna pembersihan tu mesti juga berlaku sepanjang masa. Sebab tu kita tengok Masjidil Haram ni biasa pergi kan? Ada tengok sampah ke apa ke, tak ada kan? Sebab apa? Sebab yang bersih tu 24 jam. Satu untuk orang tawaf. Yang kedua wal akifina, dan untuk orang-orang yang beriktikaf ataupun beribadat. Yang ketiga war ruk'is sujud, dan orang yang rukuk lagi sujud. Apa makna rukuk dan sujud ni? Orang yang solat. Kenapa Allah tak sebut wal musallin, orang yang solat? At-taifin wal akifin wal musallin. Kan? Allah tak sebut orang yang solat, tapi Allah sebut orang yang rukuk dan sujud. Mesti ada maksud. Apa yang Allah nak beritahu? Dia ialah berdiri pun solat juga. Kan berdiri ni banyak rukun, berdiri pun solat ni banyak rukun, antaranya berdiri, antaranya rukuk, antaranya sujud. Tapi kenapa sebut dua aja? Sebab Allah nak beritahu dalam rukun solat yang paling utama, yang paling menunjukkan orang tu adalah hamba kepada Allah ialah dua. Satu rukuk, satu sujud. Betul? Kita tak mungkin rukuk pada orang. Kalau rukuk pada orang salah, sebab rukuk hanya untuk Allah. Dan sujud lagi tak mungkin. Sujud hanya khas untuk Allah. Dan antara dua ni, yang mana lebih menunjukkan sifat seorang hamba? Sujud. Okey? Sebab itulah kita kalau baca Al-Quran ataupun tadabbur, jangan terjemah harfiah. Kena tengok maksud dia. Allah nak sebut solat, tapi Allah kata rukuk dan sujud. Mana? Dalam solat kita kena fokus pada dua perbuatan ni. Jangan masa rukuk dan sujudlah kita khayal. Okey. Kenapa Allah sebut tiga ni? Satu, tawaf. Yang kedua, beriktikaf. Yang ketiga, rukuk dan sujud. Kenapa? Hanya di Baitullah je ada tawaf, ada itulah. Tawaf lah. Tapi iktikaf ada tak di masjid lain? Ada. Solat ada tak masjid lain? Ada. Tapi dekat tempat tu special dia ada tawaf yang boleh beribadat. Bukan tawaf saja. Kalau ada Allah kata tawaf je, maknanya tak boleh lah solat itu. Jadi Allah mention tiga-tiga sekali. Kenapa tiga? Yang utama, yang Dia ada maksud ni. Pertama, Allah sebut tawaf ni sebab ini khas untuk Masjidil Haram saja. Tempat lain tak boleh tawaf. Yang kedua, Allah sebut ni bukan untuk Masjidil Haram saja, tapi untuk semua masjid. Sebab iktikaf boleh di semua masjid. Yang ketiga, lagi luas, iaitu salat bukan mesti di Masjidil Haram saja, bukan mesti di masjid saja, tapi boleh solat di mana-mana tempat, walaupun tepi jalan. Kan Nabi kata apa? Antara yang Allah bagi 5 kelebihan pada Nabi, salah satunya Allah jadikan bumi ini tempat yang suci dan boleh sujud di mana-mana saja. Itu kelebihan khas untuk umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi yang lain sebelum ni, tempat ibadat mereka di mana? Tempat khas. Jadi Allah nak mention 3 perkara. Pertama, Taifin, iaitu hanya khas untuk Masjidil Haram.
wal akifin hanya khas untuk semua masjid. Sujud, rukuk dan sujud untuk semua tempat walaupun di luar masjid. Jadi maksud apa? Semua tiga-tiga ni di mana-mana kena bersih. Kena bersih. Jadi pengajaran untuk kita juga, bila pergi masjid kan, nampak kotor kita bersihkan. Jangan duk marah kau Tok Siak kan. Tok Siak ni makan gaji buta je. Tak. Jadilah orang yang mulia. Sebab ini kerja siapa ni? Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada satu kisah seorang wanita, dia kerja dia cuci masjid Nabi. Kan? Lepas tu dia meninggal. Sahabat tak beritahu Rasulullah. Sahabat uruskan jenazah dia, kebumikan. Kemudian satu hari Nabi tak nampak perempuan ni. Nabi pun tanya sahabat, mana wanita yang duk cuci masjid ni? Sahabat kata dia dah meninggal semalam. Kami dah uruskan dan kebumikan. Nabi marah. Kenapa tak beritahu aku? Kenapa sahabat tak beritahu? Sebab sahabat rasa pertama dia perempuan. Jadi perempuan ni biasa tak penting lah kan. Yang kedua kerja dia cuci masjid. Jadi macam kedudukan dia rendah. Jadi sahabat tak nak menyibukkan Nabi dengan benda yang kecil. Nabi marah. Sebab apa? Sebab walaupun dia perempuan, walaupun kerja cuci masjid tapi adalah kerja yang mulia. Sebab tu Nabi kata, sekarang tunjukkan aku di mana kuburnya. Nabi pergi dan Nabi berdoa kepada wanita itu. Antara sebabnya ialah kemuliaan kerja wanita, iaitu cuci masjid. Okey. Kemudian wa izqala, dan ingatlah ketika mana telah berkata Ibrahim, telah berdoa Ibrahim alaihissalam. Apa doa Ibrahim? Rabbi ja'alni, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, jadikanlah haza, tempat ini iaitu Mekah ini, baladan aminan, negeri yang aman. Allah makbul tak doa Nabi Ibrahim? Ya, sebab tu Mekah tu aman. Ada tak ayat lain yang menunjukkan Mekah tu aman? Walaupun masa tu Islam boleh datang, tapi aman. Aman ni maksud tak berlaku berperangan. Kadang-kadang orang bapak dia dibunuh kan. Bila pembunuh pergi ke Mekah, orang tak berani nak cari pembunuh tu. Sebab apa? Sebab dia anggap Mekah tu negeri mulia. Tak boleh bunuh balas ke, tak boleh berperang. Ada tak ayat yang menyebut Mekah tu aman walaupun masa jahiliah? Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, falya'budu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum, dan Allah memberi keamanan pada mereka min khauf, daripada rasa takut. Sebab tu orang Mekah walaupun dia jahiliah, walaupun dia kafir syirik, sembah berhala, tapi kalau dia nak pergi berniaga ke Yaman, ke Syam, selamat tak mereka? Kenapa selamat? Kalau orang lain memang kena rompak, kena bunuh. Tapi kalau orang Mekah, dia lepaskan. Sebab dia ada surat daripada polis. Sebab apa orang lepaskan? Sebab kemuliaan orang Mekah walaupun kafir. Cuba buka surah ni, surah Al-Ankabut ayat 67. Allah kata apa? Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu
An-nasu min haulihim. Apa tu? Afabil batil dah. Wa bi ni'matillahi yakfuruna. Okey, cuba terjemah. Awalam yarau, tidakkah ayat ini tuju pada orang musyrik Mekah? Tidakkah mereka yarau memerhatikan anna ja'alna, kami telah jadikan haraman aminan. Tanah haram itu adalah aman. Sedangkan wa yatakhattaf an-nas, sedangkan manusia dirompak. Manusia mana ni? Min haulihim, dia sekeliling Mekah, bukan yang dalam Mekah. Kalau datang daripada luar Mekah, kena rompak, kena bunuh. Tapi kalau datang daripada Mekah, selamat. Jadi Allah bertanya, mereka tak fikir ke kami jadikan Mekah tu negeri yang aman, sedangkan di luar Mekah semua tak selamat, kena rompak, kena bunuh. Afabil batil yu'minun, adakah patut dengan itu mereka masih beriman dengan perkara batil? Dan dengan nikmat Allah mereka, ini ayat ni nak menegur orang-orang musyrikin Mekah. Sebab apa? Sebab tak bersyukur keamanan yang Allah bagi pada mereka. Kalau Allah tak jadikan mereka aman, mereka ni sama dengan orang lain, apa jadi pada orang Mekah? Orang Mekah berniaga je, kena rompak, kena bunuh. Apa jadi orang Mekah? Mati kebeluran lah. Mati kebeluran. Sebab apa? Sebab orang Mekah ni, dia asas punca ekonomi dia berniaga. Dia bercucuk tanam tak boleh, tanah kering kontang. Minyak tak ada, kelapa sawit tak ada. Dia berniaga je. Kalau dengan berniaga, tak selamat. Orang rompak. Orang Mekah mati kebeluran. Kan? Wa amanahum. Dan juga bukti Mekah ni aman ialah bila tentera Abrahah, tentera bergajah datang nak serang Mekah, Mekah selamat tak? Walaupun ketika itu siapa yang duduk kat Mekah? Semua penyembah berhala, semua syirik kepada Allah, tapi Allah selamatkan. Okey, kemudian warzuq, dan doa Nabi Ibrahim, berilah rezeki kepada siapa? Ahlahu, penduduknya. Penduduk siapa ni? Penduduk Mekah, minas samarat, rezeki apa? Dari buah-buahan. Subhanallah. Nabi Ibrahim minta Mekah satu, Mekah aman. Yang kedua, Allah bagi. Tapi dia minta Allah bagi rezeki pada siapa? Pengajarannya? Beza tak doa Ibrahim dengan doa kita? Beza kita apa? Kita minta rezeki. Ya Allah, bagilah rezeki padaku, pada anakku, kan. Ibrahim apa dah? Bagilah rezeki pada penduduk Mekah. Maknanya Nabi Ibrahim tak ada kepentingan. Itulah rahmat para nabi kepada umat manusia, bukan kaum dia saja. Iaitu bila dia berdakwah, kepentingannya untuk orang. Kalau berdoa pun untuk orang. Jarang dia minta untuk diri sendiri. Berbeza dengan kita. Kalau buat apa-apa untuk kita, doa pun untuk bila orang tu pergi masjid dan minta solat hajat, bila anak dia sakit, bukan anak orang sendiri, bukan anak orang lain. Kenapa buah? Takkan orang Mekah nak makan buah aja? Sekarang Allah makbul tak doa yang kedua? Yang pertama aman, Allah makbulkan. Doa kedua supaya Allah bagi rezeki pada orang Mekah buah-buahan. Allah makbul tak? Macam mana? Buah-buahan bukan daripada Mekah. Mekah memang tak ada buah. Buah kurma daripada mana?
Daripada Madinah, daripada Taif, daripada Jordan. Buah zaitun daripada luar Mekah satu buah pun tak ada. Sebab tanah Mekah ni tanah tak tumbuh tumbuhan. Tapi Allah bagi nikmat apa dia? Semua buah yang tak ada kat Mekah semua sampai. Kalau kita duduk kat Mekah, saya duduk kat Mekah 10 tahun. Rambutan ada, durian ada, langsa ada, manggis ada, pokok tak ada. Okey. Soalan tadi kenapa buah? Takkan nak makan buah aja. Sebenarnya dengan buah ni ramai menjadi kaya. Dia tak makan buah tapi dia berniaga buah. Kan? Ramai tu orang beli buah. Ramai. Dan Nabi Ibrahim minta buah ni untuk siapa? Rezeki ni untuk siapa? Man kepada orang yang mana beriman. Minhum dari kalangan mereka. Kalangan siapa ni? Kalangan ni penduduk Mekah, daripada kalangan mereka. Mereka iaitu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa dinamakan hari akhir? Kenapa dinamakan hari akhir? Apa makna akhir? Makna selepas tu tak ada hari dah. Selepas hari akhirat ada lagi tak kehidupan lain? Tak ada, itu yang terakhir. Okey. Sekarang Nabi Ibrahim minta rezeki diberi kepada siapa? Kenapa dia tak umumkan semua untuk orang kafir sekali? Yalah, sepatut dia kata apa? Bagilah rezeki pada penduduk Mekah, sama ada beriman ataupun tak beriman. Sekarang dia khususkan, bagilah rezeki kepada penduduk Mekah di kalangan yang beriman. Subhanallah, adab Nabi Ibrahim. Kita perasan tak sebelum ni? Allah bila Nabi Ibrahim lulus ujian, apa Allah bagi pada Ibrahim? Jadi imam, kan? Kemudian apa Ibrahim minta? Ibrahim minta apa? Jadikan juga zuriat aku orang yang beriman. Apa Allah jawab? Tak boleh. Yang zalim tak boleh. Faham? Jadi nak jadi imam hanya orang yang beriman. Jadi Ibrahim ingat doa yang sebelum ni. Allah hanya bagi pada, maka dia nak jaga adab tu. Maka dia minta rezeki juga bagi pada orang beriman. Sebab apa? Dia takut Allah tegur sekali lagi. Faham tak? Ini bukan pentingkan orang beriman, tak. Ini adalah adab. Sebab dia ingat tadi sebelum ni Allah dah tegur. Aku minta untuk semua, Allah kata tak boleh semua. Boleh faham? Tapi di sini Allah betulkan juga salah. Allah kata apa? Qala, dia berkata, iaitu Allah. Allah berkata, waman kafar, dan siapa yang kufur, fa umatti'uhu, maka aku aku bagi kesenangan. Kesenangan apa ni? Aku bagi juga kesenangan, aman, dan juga rezeki aku bagi. Walaupun kamu hanya minta untuk orang beriman. Sebab apa? Sebab rezeki untuk semua. Tak boleh hadkan untuk orang beriman. Tetapi beza. Rezeki untuk orang beriman dengan rezeki untuk orang kafir berbeza. Apa beza? Kalau untuk orang kafir, aku bagi kesenangan qalilah. Apa makna sedikit? Sementara. Orang beriman, bila dapat rezeki kat dunia, maka di akhirat lagi dapat. Berterusan. Tapi orang kafir, bila dapat kat dunia, qalilah. Setakat dunia je. Lepas tu dapat apa? Semma. Kemudian apa dah? At-tarruhu. Apa makna at-tarruhu? Aku paksanya. Kenapa Allah kata aku paksanya? Aku paksa apa ni? Aku paksanya ila azabin nar, kepada
azab neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk masir, tempat kembali. Bila Allah sebut seburuk-buruk tempat kembali, makna apa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Tak ada yang lebih teruk pada itu, tak ada. Ini yang paling-paling teruk. Boleh? Kenapa Allah kata aku bagi orang kafir itu rezeki, tapi sekejap, lepas tu aku paksa dia masuk neraka? Kenapa ada perkataan aku paksa? Siapa yang nak masuk api? Tak ada. Bila semua tak nak masuk, Allah kata aku paksa. Boleh faham? Jadi sekarang, bila bab rezeki Allah bagi semua tak? Cuma beza apa dia? Orang kafir, dia hanya seronok sekejap je. Kalau umur 70 tahun sampai umur 70 tahun, lepas tu masuk neraka. Dipanggil apa tu? Seronok sekejap, mewah sekejap, tapi lepas tu masuk neraka. Dipanggil istidraj. Istidraj ni makna satu proses untuk menjadikan orang tu semakin jauh daripada Allah dan semakin banyak dosa, supaya apa? Di akhirat semakin banyak azab. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab dia tak nak akhirat. Walaupun dah jelas depan mata dia, dia tolak. Maka Allah bagi apa yang dia nak. Okey. Jadi berhati-hati ya, siapa yang dapat dunia. Berhati-hati. Kalau dia dapat dunia tapi dia tak beriman, itu tanda istidraj. Macam mana kita nak bezakan dapat nikmat beriman dengan dapat nikmat istidraj? Macam mana? Orang yang bukan istidraj, semakin dia dapat nikmat, semakin dia taat, semakin dia bersyukur kepada Allah, semakin dia merendah diri. Bukan semakin sombong, bukan semakin lupa. Nabi sebut dalam satu hadis, yang maksudnya kalau kamu lihat seseorang itu diberi nikmat oleh Allah, dalam keadaan dia melakukan maksiat, itulah istidraj. Tak solat, naik pangkat. Tak solat, dapat projek lagi juta-juta. Itu tanda istidraj. Okey. Jadi Allah bagi dunia kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang dia tak suka. Tapi Allah bagi agama, Allah bagi akhirat hanya kepada orang yang dia suka sahaja. Jadi beruntunglah orang yang dapat akhirat. Sebab itu tanda Allah suka pada dia. Okey? Masa dah habis. Tak sempat juga. Ada ni. Okey. Okey. Ada komplain juga. Tapi sebelum tu okey, semua okey. Sekarang ni tak tahu sebenarnya IMB kecoh ni, MB dia macam Malaysia ni. Tak tahu, saya tak tahu kenapa. Ada tak tahu lah. Tak, kena cuba dulu sekali. Malam besok cuba jangan buat YouTube. Sebab view pun dah turun lah. Ada dekat ni. Facebook ada 300 lebih. Dekat YouTube. Yelah, itu selamatlah ya ni. YouTube kalau penyelamat. YouTube dia Tak, dia kita kena jaga yang ni, yang asas ni. Facebook kan. Okey, ada soalan daripada Zoom? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit. Lately ni banyak pasal COVID kematian. Jadi bila banyak kematian, ramai yang buat video mak dia mati, lepas buat lagu-lagu sedih, tunjuk gambar mak dia meninggal. Saya nampak kalau dari segi nak mengelakkan COVID tu bagus, tapi bukankah itu macam meratapi orang mati, Ustaz? Pertama, kematian adalah satu kepastian. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Jadi bila mati satu kepastian, tak pulalah kita bersedih ataupun lebih-lebih lah. Bukan tak boleh langsung bersedih. Dan tak perlu kita hebohkan sampai buat video kan. Sebab benda tu semua orang akan lalui. Sunnatullah. Satu proses dalam kehidupan. Jadi kenapa kita nak bising, nak war-warkan satu benda yang semua orang akan lalui. Kemudian yang kedua, apa faedah bila kita dah tunjuk video pasal kematian dan kadang-kadang menyebabkan orang lain pun sedih dan duduk dalam ketakutan. Tak ada faedah pun. Tak ada faedah. Lebih baik kita cerita tentang ayat Quran yang bagi motivasi pada mereka supaya mereka sentiasa berfikiran positif dalam menghadapi kematian, sama ada keluarga dia ke ataupun dia sendiri. Bagi ayat-ayat ataupun hadis yang ataupun buat video yang menyebabkan orang menganggap positif dalam menghadapi kematian. Itu lebih bermanfaat. Wallahu alam. Bagi saya satu lagi buang masa lah. Baik dia gunakan masa buat video macam tu kan sampai menyedihkan orang lain pula. Baik dia gunakan masa untuk tadabbur Al-Quran ayat demi ayat. Kemudian syaitan, apa dia antara strategi syaitan? Syaitan sangat nak bila kita duduk dalam kesedihan. Itu memang target syaitan. Bila kita duduk dalam kesedihan, meratapi kematian, apa akan berlaku pada ibadat kita? Ibadat kita akan terjejas. Solat tak khusyuk, tak fokus, solat jadi bebanan dan sebagainya. Wallahu alam. Welcome. Tahu fikir ya? Cakaplah Arab fikir. Jazakallahu khair. Wa anta fa jazakallahu khair. Ini soalan. Salam Ustaz, saya adalah salah seorang frontliner di hospital kerajaan. Apa dia? Frontliner di hospital kerajaan. Kadang-kadang saya dan rakan-rakan serigi merasa sangat penat dan staf yang kurang dan beban kerja yang makin banyak dan hampir rasa nak give up. Adakah hadis atau ayat Quran yang boleh menggembirakan kami frontliner pegawai perubatan yang kini penat dalam menguruskan pasien yang semakin ramai di hospital? Dia pertama sekali Nabi bagi satu kaedah, Nabi sebut dalam satu hadis, sentiasalah lihat kepada orang yang di bawah kita. Mana kalau kita penat, tengok orang yang lagi penat daripada kita, lagi menderita daripada kita. Supaya kita bila tengok orang yang lebih penat, kita akan lebih rasa bersyukur kepada Allah. Sebab itulah banyak ayat Quran antara tujuannya ialah untuk menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allah hiburkan hati Nabi? Iaitu dengan cerita umat-umat dahulu, cerita para nabi dahulu yang diuji lagi teruk. Bila Nabi dengar dan Nabi baca kisah umat nabi-nabi dahulu lagi teruk diuji, Nabi rasa lega. Sebab apa? Sebab tak diuji seteruk orang-orang dahulu. Itu satu. Yang kedua, antara sebab kita mudah give up ialah sebab kita buat kerja bukan kerana Allah ataupun tak betul-betul ikhlas. Kita kerja sebab profession kita kan nak cari makan. Jadi bila sepatutnya mindset kita kerja relax je, dapat gaji. Tiba-tiba kerja terbeban, gaji sama, kita akan rasa give up. Tapi kalau daripada awal lagi aku bekerja kerana Allah dan kerja yang paling Allah suka. Apa dia kerja yang paling Allah suka? Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta. Saya ulang orang yang paling Allah cinta, orang yang paling Allah cinta ialah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita barisan depan, manfaat kita lagi besar dibanding dengan orang di barisan belakang. Manfaatnya lagi besar kepada orang ramai. Maka bila manfaat lagi besar, percayalah kita adalah orang yang antara orang yang paling Allah cinta dibanding dengan orang yang di belakang ataupun yang bukan di barisan depan.
Jadi betulkan niat kita buat kerja kerana Allah, maka yang penat pun akan jadi ringan. Sebab apa? Sebab kita memikirkan cinta Allah. Bukan pasal dunia, bukan pasal bebanan kerja, tapi kita nak mengejar cinta dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, dia kalau kita tak teruskan kerja ni, kita nak ke mana? Jadi bila kita give up ke, kita berhenti ke, tak akan selesai masalah. Apa-apa saja, kadang-kadang kerja tu tak berat sangat, tapi kita tak ikhlas kerana Allah, pun akan jadi bebanan. Berapa ramai kerja yang simple je, kadang-kadang solat mudah, tapi sebab tak ikhlas, yang mudah pun jadi bebanan. Sebab itulah kalau kita tengok kerja Nabi kan, Nabi kita SAW, nak banding dengan kita ni, kita rasa barisan depan dah berat dia kan, rasa macam dah tak mampu. Tapi bila kita baca sirah para Nabi, sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat, bagaimana mereka berjihad, bagaimana mereka korbankan waktu rehat semata-mata kerana Allah. Mereka berhijrah tinggalkan kampung halaman, sedekah semua harta, lagi teruk ada yang bila berperang badan mereka penuh dengan cedera parah. Ada sahabat yang 70 cedera, ada yang 100 cedera di badan. Tapi mereka tetap bahagia sebab mereka kerja untuk Allah dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tips. Semoga kerja yang bertanya ni menjadi lebih tidak membebankan. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ciri-ciri orang yang mendapat keampunan daripada Allah SWT selepas bulan Ramadan? Dia kata ulama, ciri-ciri orang yang mendapat keampunan Allah dan ibadatnya diterima selepas Ramadan ialah dia sentiasa kekalkan ibadat yang dia buat di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan dia teruskan dengan puasa sunat. Solat malam dia teruskan dengan solat witir. Ataupun dibangun malam solat tahajud. Tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, kelas tadabbur dia teruskan istiqamah selepas Ramadan. Kemudian yang kedua, dosa-dosa yang dia buat sebelum Ramadan dia tak ulang dah. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum Ramadan ataupun ketika bulan Ramadan, selepas Ramadan dia tak ulang. Kemudian yang keempat, ada amalan baru. Kata ulama, tanda amalan dia diterima ialah dia berazam untuk melakukan amalan yang baru. Contoh kalau sebelum masa Ramadan dia puasa, dia solat tarawih, dia bersedekah, tapi dia tak belajar agama. Maka selepas Ramadan, dengan taubat dia diterima, dia dapat keampunan Allah dan ibadat dia pun diterima, mencetuskan semangat dia untuk belajar. Itu kira amalan baru. Jadi kata ulama, tanda amalan diterima, dia ada amalan yang baru yang dilakukan. Dan sebaliknya, tanda ibadat tak diterima, dia sama ada meneruskan dosa ataupun dia akan buat dosa yang baru. Itulah lebih kurang tanda-tanda ciri-ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anta fa jazakallahu khair. Soalan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita yakin pada pertolongan Allah dan sabar dalam musibah tapi masih tertanya-tanya dalam hati, bila Allah nak tolong ni, adakah kita tidak lulus ujian dengan bertanya dalam hal itu? Dia perasaan tu satu benda yang biasalah bila kita dah diuji dan diuji lagi tapi belum dapat kemenangan. Tiba-tiba datang perasaan itu biasa sebab berlaku pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang di Mekah ditekan, diseksa, ada yang sebahagiannya dibunuh, sehingga ada sahabat lain jumpa Rasulullah, bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bila lagi Allah nak beri kemenangan pada kita? Tolonglah berdoa." Jadi perasaan itu biasa. Di kalangan para sahabat pun ada, di kalangan kita lagilah
kalau ada satu benda yang biasa. Cuma tengok apa Nabi jawab kepada sahabat. Bila sahabat merungut ataupun mengeluh, Allah belum beri kemenangan kepada mereka. Nabi jawab apa? Nabi jawab dengan membaca kisah-kisah umat dahulu yang lagi teruk diseksa. Ada Nabi dibunuh dengan kejam, tapi sedikit pun kezaliman kaum mereka tidak menjejaskan ataupun menggoyangkan iman mereka. Walaupun mereka diuji dengan begitu berat, bahkan ada yang dibunuh, sedikit pun tidak menyebabkan mereka berundur ke belakang. Jadi bila kita sahabat dengar kisah-kisah orang dahulu lagi teruk, baru sahabat tenang. Dan Nabi kata pada sahabat, kamu ni sebenarnya belum sabar. Belum sabar. Jadi jawapannya, soalan adakah kita tidak lulus ujian? Jawapannya belum. Belum lagi lah. Kalau kita masih merungut. Sebagaimana Nabi jawab kepada para sahabat, kamu ni sebenarnya belum sabar. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Waalaikumsalam. Ada soalan? Facebook pun tak ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Ya. Macam mana kita nak memupuk sifat ataupun sikap bertawakal kepada Allah sebagaimana para sahabat dan Nabi dan sahabat. Sebab kita tengok sekarang ni seolah-olah tawakal tu dah hilang daripada diri kita sekarang. Macam sahabat, kalau satu sahabat bila putus slipper pun sahabat terus berdoa kepada Allah. Tapi kita sekarang ni dah macam tak ada sebabkan kemudahan yang begitu banyak sekarang di sekeliling kita. Bila kita ada masalah, kita terus cari ubat, cari Jadi tak sekarang ada Ustaz. Ustaz Hafiz ke? Ya. Okey. Dia sahabat ni, kenapa dia boleh bertawakal pada Allah? Kenapa iman dia mantap? Sehingga Allah kata hijrahlah. Allah kata tinggal harta, tinggallah. Sebab dia kenal Allah lah. Macam mana mereka kenal Allah? Macam mana mereka kenal Allah sehingga mereka betul-betul yakin pada Allah dan mereka serah je. Allah cakap apa, tak ada masalah. Macam mana mereka kenal Allah? Dengar Al-Quran. Sahabat sebelum dapat Al-Quran, mereka perangai jahilah lagi teruk daripada kita. Bergantung pada perniagaan kan, bergantung pada berhala dan sebagainya. Tapi sahabat yang bergantung pada dunia, yang sentiasa menyembah berhala, sahabat itulah yang berjaya Nabi tukar sehingga menjadi khairu ummatin, yang betul-betul bergantung pada Allah. Bila masa Allah perintah, dia tak fikir risiko sebab dia betul-betul kenal Allah, betul-betul yakin Allah melalui apa dah? Al-Quran. Jadi nasihat saya, bagaimana kita nak memantapkan tawakal kita, tadabburlah ayat demi ayat. Tak cukup sekali 1 jam, 2 jam satu hari, tambah lagi sampai 4-5 jam. Sampai betul-betul kita kenal Allah, ketika itu kita tak kisah dah. Sebab bila kita dah kenal Allah, kenapa nak takut hilang pekerjaan? Sebab Allah pemilik langit dan bumi, kan? Sebagaimana Hajar. Kenapa Hajar nak takut sebab suami tak ada? Sedangkan yang ada bersama dia, Tuhan kepada suami dia. Suami dia tak boleh nak keluarkan air zam-zam. Suami dia tak boleh nak buat sungai. Tapi yang bersama dia boleh memancukkan air daripada tanah padang pasir. Keyakinan pada Allah tu. Jadi asas nak tawakal ialah kenal Allah. Dan asas untuk kenal Allah ialah tadabbur Al-Quran. Wallah Allah, itu dia cara. Asma'ul Husna termasuk. Sebab tu bila kita tadabbur Al-Quran, sebenarnya banyak nama-nama Allah kita akan tadabbur sekali. Wallahu alam. Okey, ini soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kejap. Saya confused. Solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat.
selepas 4, tapi saya dengar ada pula selepas Isya juga 4. Jadi sebenarnya 4 selepas Zuhur ataupun tak, dia berbeza lah. 4 selepas Zuhur dengan 4 selepas Isya, dua benda yang berbeza. Jangan campur adukkan. Yang 4 selepas Zuhur, Nabi sebut dalam satu hadis. Siapa yang solat sunat 4 rakaat sebelum Zuhur dan solat sunat ba'diyah 4 rakaat selepas Zuhur, kelebihannya apa? Dijauhkan daripada api neraka. Ataupun Allah haramkannya daripada api neraka. Itu Zuhur. Jangan campur adukkan dengan Isya. Yang Isya pula ada hadis walaupun dhaif, tapi banyak riwayat dia, banyak turuk, sehingga ada setengah ulama ada mengatakan sampai taraf ke Hasan. Iaitu siapa yang solat 4 rakaat selepas Isya, ini Isya tak ada kaitan dengan Zuhur. Siapa yang solat sunat lepas Isya 4 rakaat, maka seolah dia mendirikan pada malam Lailatul Qadar. Jadi setengah ulama kata itu hadis dhaif. Setengah ulama kata sebab hadis itu dhaif, walaupun dhaif, tapi riwayatnya banyak, turutnya banyak, maka naik darjah hasan. Wallahu a'lam. Jadi dua benda yang berbeza, jangan campur adukkan. Bagaimana kita nak istiqamah dalam beribadat? Ada kala iman turun naik. Bagi contoh, sebelum ni kita buat amalan solat sunat rawatib sebelum atau selepas fardu. Bila kita sakit, kita tak buat solat yang biasa kita dah buat. Ambil masa nak mulakan semula. Bila sakit ke bila sihat? Bila sihat dia buat, bila sakit dia Tak, bila sakit tak payah buat. Bila sakit tak payah buat. Sebab ada hadis Nabi kata, apabila seseorang hamba itu sakit ataupun musafir, maka ditulis untuknya pahala sebagaimana dia sihat atau sebagaimana dia bermukim, iaitu tidak musafir. Jadi kalau kita biasa solat sunat 12 rakaat setiap hari kan, tiba-tiba kita sakit, terbaring atas katil kan, maka kita pun tak solat sunat sebab tak larat, bukan malas. Maka Nabi kata pahala tetap kita akan dapat pahala solat sunat 12 rakaat sebagaimana kita buat masa kita sihat. Jadi bila sakit tak payah buat. Tak payah buat. Kecuali sakit pening kepala kan, itu selsema, itu tak ada masalah. Tapi kalau sakit menyebabkan kita rasa terbeban dengan solat, tak payah buat, kita akan dapat pahala. Wallahu a'lam. dalam sejarah Islam, sejak bila orang Yahudi jadi orang buangan dari bumi Palestin? Sejak bila? Wallahu a'lam. Dia orang Bani Israel ni asal dia memang di Palestin, di Baitul Maqdis. Center para nabi daripada Bani Israel memang di Palestin, di Baitul Maqdis. Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, memang center dia di situ. Cuma masa itu mereka adalah pengikut kepada para nabi. Adapun Yahudi sekarang mereka dah menyimpan dan kufur kepada Allah. Sejak bila mereka terbuang, wallahu alam. Kena tanya ahli sejarah. Lepas tu dia pergi ke Madian. Dia macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf asalnya di mana? Palestin. Lepas tu dia pergi ke Mesir. Lepas dia menjadi pemimpin dalam kerajaan, dia bawa semua keluarga dia pergi ke Mesir. Tapi asalnya juga daripada Palestin. Nabi Ibrahim pun dia bawa isteri Hajar ke Mekah daripada mana? Daripada Palestin juga. Sebelum tu Nabi Ibrahim di Iraq bersama Raja Namrus. Ya. Nabi Ibrahim adalah pakcik kepada Nabi Lut. Dia sezaman. Sebab tu masa malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, bawa dua misi. Satu nak begitu Ibrahim dah akan dapat anak. Yang kedua, misi dia ialah untuk hancurkan kaum Nabi Lut. Jadi hidup sezaman.
Oh, ramai pergi ke YouTube ah. Sebab Facebook tak clear. Ada lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران